Eliana berkongsi kabar gembira. Eliana disahkan bebas daripada kanser. Eliana mengidap penyakit kanser limfoma tahap 4. Saya adalah pesakit kanser tahap 4 dan saya masih lagi boleh berdiri di sini dan kita boleh. Hai, aku Eliana. Saya Khairul. Saya suami Eliana. Saya seorang pejuang kanser limfoma survivor stage 4 dan ini kisah perjalanan kanserku sepanjang 10 tahun. Masa tu saya baru saja melahirkan anak saya yang pertama, Cinta Sumaya, dan saya baru nak start shooting. Jadi anak saya 6 bulan, saya dapat offer 2 drama. Pada masa saya shooting tu, every day, setiap hari saya akan rasa sakit kepala, macam migraine, and then batuk tak berhenti, and then bila malam tidur, saya tak boleh tidur sebab panas. Badan saya berpeluh-peluh, basah, baju saya boleh perah saya rasa. Saya teruskan shooting. Tapi saya just rasa macam ada satu benjolan dekat leher. Everyday saya akan ukur pakai jari. Mula-mula kecil. Lepas tu makin lama rasa macam makin besar. So saya ukur, kan jari kita ada line. Jadi saya akan ukur besar-besar. Lama-lama makin besar. Dulu I ingat salah bantal. Bila tidur kan kita ada urat yang salah bantal. Bila kita urut, dia akan jadi dek macam tu kan. So saya pun urut. Saya cakap dengan husband, awak, saya punya leher ni macam ada something lah. Dia kata tak ada apa-apa lah, urut je lah. Masa tu dia batuk kan. Saya ingat kelenjar biasa. I ingat lagi I outstation shooting kat Kelantan, and then habis shooting tu terus I rasa macam tak boleh jadi ni. I kena pergi hospital. Sebab I sejenis yang jarang sakit. Rasa tak sedap hati tu, pergi juga hospital dan first kita ambil darah. Barulah buat biopsi, dia ambil sedikit sel yang benjolan yang dekat leher tu dan dia hantar pergi lab. Barulah dapat tahu yang itu adalah kanser limfoma. Masa tu stage 2. Wow, kanser yang tak pernah terfikir dalam hidup saya akan dapat. Itu zaman internet tak begitu macam sekarang tau. Nak Google pun macam susah. Saya pula tak ada family history yang ada kanser. Jadi tak terfikir langsung ini adalah satu penyakit yang sangat-sangat bahaya. Masa tu doktor ada cakap, apa-apa result pun you terima dengan tenang. So selepas je doktor mention about cancer, saya pun dah jadi tak tahu nak cakap apa, dia pun tak tahu nak cakap apa. And then masa doktor dah explain, Eliana terus minta izin keluar daripada bilik doktor. Masa tu dalam fikiran saya adalah macam mana saya nak keluar bilik doktor ni dengan perasaan yang tak berubah. Maksudnya saya tak nak jadi diri orang lain. Saya nak jadi diri saya yang sebelum saya sakit ni juga. Saya tak nak berubah. Saya tak nak ada perubahan langsung. Walaupun kanser ni satu penyakit yang sangat besar, tapi saya tak nak ada perubahan langsung dari segi fizikal, dari segi kehidupan, happiness, kerjaya, semua tak nak. Saya tak menangis langsung, saya ingat. Satu air mata pun tak dikeluarkan. Sebab apa? Saya punya otak berfikir macam mana. Jadi saya keluar pada bilik, saya ambil momen saya untuk berfikir macam mana saya nak berhadapan dengan kehidupan saya selepas ni. Macam mana saya nak membesarkan anak saya dengan menjadi ibu yang normal, dan macam mana saya nak bagi tahu benda ni pada parent saya. Doktor pun cakap, saya faham perasaan dia macam mana sekarang. Tak apa Cik Khairul, saya explain dekat Cik Khairul. Cik Khairul balik nanti explain dekat dia baik-baik. Kita kena buat kemo, kita don't worry, kita boleh curekan kanser ni. Tapi saya masa tu faham sangat perasaan isteri saya macam mana. Of course, semua orang tak boleh terima berita yang macam tu kan. Nak pergi kiri tak boleh, kanan tak boleh, depan tak boleh, belakang tak boleh. Masa kita orang balik daripada jumpa doktor tu, balik pun dia pun tak tahu nak tanya saya apa, saya pun tak tahu nak tanya dia apa. Silent moment. Silent je, diam je, masuk dalam kereta. Saya tahu dia stres, saya pun stres. Bila saya tanya lebih-lebih nanti kan lagi jadi worse. So kita just take time untuk diri kita sendiri dulu sampai rumah, and then baru kita bincang.
Masa tu Jun 2012. Selepas dipujuk, Eliana pun bersetuju untuk buat first chemotherapy treatment dia. Pada awal-awal sakit, saya rasa dalam 4 tahun yang pertama, rumah ni rasa macam neraka tau. Bergaduh, duit tak cukup. Masa tu saya fikir, adakah Tuhan tak sayangkan saya? Itu je. Saya rasa macam, kenapa? Why? Banyak sangat pertanyaan dalam fikiran saya. Why? Kenapa jadi macam ni? Paling menyedihkan adalah anak lah. Bila dapat anak, Tuhan bagi saya satu ujian yang sangat besar. Saya tak bagi tahu orang yang saya sakit. Jadi bila orang offer kerja, siapa tak nak kerja? Sebab duit dah habis, banyak habis berubat. Tapi tak boleh kerja because rambut dah tak ada. Kening semua habis. Badan tak kuat. Jadi I selalu tipu. Dengan sedihnya, sorry I busy, ada kerja. Tapi you bayangkan tolak pekerjaan yang memang you tahu memang ada payment apa semua. Tapi tak boleh nak pergi. And memang itu pekerjaan you berpuluh-puluh tahun. Last kali you sebagai penyanyi yang selalu menyanyi, yang selalu berlakon, pakai cantik-cantik, makeup cantik-cantik. End up you duduk rumah, sakit, rambut tak ada, kening tak ada, and then nak layan anak pun tak boleh. Rasa macam useless sangat hidup masa tu. Impian musnah sebab baru kahwin, and then baru je dapat baby. Baru nak ada family yang baru, nak build up family, rasa macam musnah habis. Kita terpaksa tinggalkan anak kita sebab nak kena pergi hospital, nak pergi buat kemo, and then effect kemo. Mental kita pun dah lain. Especially mental. Bila tengok anak, fikir mati. Kita pernah dengar ada orang cakap pesakit kemo punya peluh tu, dia punya radiation dia kena dekat baby ke, and then sel baby boleh macam ni. Saya pun tak tahu betul ke tidak, tapi benda tu kita dengar daripada orang yang cakap. So kita dah jadi macam berfikir benda tu very sensitive. So kita nak dekatkan dengan anak kita yang baby tu pun kita rasa macam takut, tak selesa, kesian dekat dia. Tengok orang pergi holiday, tak boleh, I sakit. Sebab dulu zaman tu 2011 2012 kan, masa tu kita semua bukan bahasa macam sekarang internet kan. So bila kita dengar kanser je, alamak, soon mati macam tu. Saya rasa habislah. Saya tak akan dapat tengok anak saya besar. Macam mana anak saya ni nak tinggal dengan siapa nanti sayang dia. Semua benda tu yang bermain dalam fikiran saya. And then bila dah start kemo, saya balik rumah, husband saya pergi kerja, saya tinggal berdua dengan anak saya. Saya ingat lagi, saya dukung anak saya macam ni. Kalau selalu kan orang dukung macam ni saya dukung macam ni. Setiap kali nak bawa dia cebok, saya akan jalan-jalan bawa macam ni. Sebab saya tak nak dekat dengan saya. And then kalau suap pun saya tak pakai tangan, I pakai sudu. Biasalah Malay, orang-orang Melayu kan selalu kalau suap anak pakai tangan. So lagi bonding dia tu terasa mak dengan anak kan. Lepas tu sometimes baby kan tak ada gigi, tak boleh kunyah. Jadi macam my mum, dia akan kunyah-kunyah kan, dia akan bagi dekat baby kan. I semua tak boleh. Jadi I rasa macam apa gunanya saya sebagai mak ni, macam nak pegang anak tak boleh, nak tidur dengan anak pun takut sebab takut anak terkena kemo. Ingat lagi masa tu dia selalu cakap dengan saya, "Wah, boleh tak saya cium dia?" kata. Boleh je cium, boleh je. Tapi dia sebenarnya takut. Sebab apa? Sebenarnya nanti kalau cium jadi macam all the kemo punya semua transfer ke. Kadang-kadang benda yang sikit macam tu pun dia jadi stres lah. Everyday bergaduh. Everyday bergaduh. Tak larat. Salah cakap bergaduh. Tak salah cakap pun bergaduh. Sebab sensitif dah. Jadi because of satu perkataan kanser,